hijrah ke Madinah, ada lagi dua peristiwa hijrah sebenarnya. Yang pertama, hijrah umat Islam ke Habsyah. Ataupun Ethiopia sekarang ni lah. Cuma hijrah umat Islam ke Habsyah tidak disertai oleh Nabi SAW. Sebab itu mungkin dianggap sebagai bukan hijrah yang terbesar kan. Macam peperangan juga, peperangan dia terbagi pada dua. Peperangan yang diikuti Nabi dipanggil Ghazwah dalam bahasa Arab. Peperangan yang tidak diikuti Nabi dipanggil Saraya. Kan, jadi ada dua. Hijrah pertama ke Habsyah, okey. Yang kedua, hijrah yang kedua juga di Habsyah. Kenapa kedua kali? Sebab pertama umat Islam balik bila dapat berita palsu. Itu bahaya berita palsu ni kan. Bahawa orang Islam ataupun orang kafir sudah berhenti menyeksa orang Islam di Mekah. Maksudnya orang musyrikin Quraisy dah boleh menerima Islam. Jadi mereka balik. Rupanya mereka balik disambung balik seksanya. Jadi itu berita palsu lah. Kan? Jadi itu yang berlaku hijrah kedua ke Habsyah. Dan hijrah yang paling besar adalah ke Madinah Al-Munawwarah. Kan? Hijrah kebesar adalah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Madinah sebelum hijrah Nabi SAW dia dipanggil Yathrib. Kan? Yathrib. Apa maksud Yathrib? Ada dua pendapat. Pertama, nama seorang Yahudi. Yathrib bin Qaniyah. Yang kedua, Yathrib maksudnya jijik, jelek dan kotor. Okey, nama dia. Kenapa dipanggil Yathrib Madinah dengan nama Yathrib? Sebab Madinah ketika itu terkenal dengan satu penyakit dipanggil penyakit taun Madinah. Hamul Madinah, dipanggil demam Madinah lah. Sehingga kan ada riwayat kata ayah Nabi SAW meninggal waktu pulang daripada Madinah terkena penyakit tersebut. Demam Madinah. Demam Madinah. Hatta cuma Abu Bakar As-Siddiq yang unik sikit, bila sampai ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Nabi risau bahawa Abu Bakar ni terkena dengan Hamul Madinah, penyakit taun Madinah ni. Lalu ditanya pada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kenapa kamu ni? Kan sakit apa sebenarnya? Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku rindu Mekah. Masya Allah. Kita rindu tak adalah sampai tahap tu kan. Penyakit rindu. Kan kita rindu anak dia, rindu isteri kan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dia rindu tempat kelahiran dia Mekah. Sampai jatuh sakit. Sampai jatuh sakit. Maksudnya kecintaan pada Mekah tu sangat tinggi sebenarnya. Dan Nabi SAW ketika naik di Gua Thur pun, ya, sewaktu Nabi menyembunyikan diri di Gua Thur, Nabi lihat Mekah, dia kata kalau bukan kerana umatku menghalau aku, wahai Mekah, takkan aku tinggalkan kau walaupun setapak kan. Maksudnya Nabi sangat sayang kepada Mekah kan. Itu. Jadi Yathrib nama jijik, dan akhirnya bila Nabi hijrah ke Madinah, Yathrib ditukar dengan nama ada yang dipanggil Thayyibah ataupun Thayyibah. Tu kadang-kadang kalau kita pergi Mekah kan, ada patung yang jual, patung unta jual tepi jalan tu. Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Ya Thayyibah tu maksudnya ialah ya Madinah, ya Madinah. Patung cakap Arab Patung unta kan, ya Thayyibah, ya Madinah kan. Itu nama Madinah. Ada juga yang menggelarkan Madinah sebagai Madinatun Nabi. Okey, bandar Nabi. Bandar Nabi, dan akhirnya disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, Madinah bandar yang bercahaya. Nak beza Madinah dengan lain, macam Kuala Lumpur kita boleh panggil Madinah, tapi apa beza dia? Letak alif lam depan Al-Madinah. Al-Madinah ni khusus kepada Madinah Al-Munawwarah. Itu dari sudut asal usul nama tempat lah. Kalau kita bincang tentang kronologinya kan, bagaimana boleh berlaku peristiwa hijrah ni. Jadi bila penyiksaan umat Islam di Mekah sampai tahap kemuncaknya, maksudnya dah ramai yang kena seksa, kemudian umat Islam masing-masing mengadu kan, sehingga kan kalau kita bincang seorang sahabat Nabi namanya Habab bin Arth kan, yang dibaringkan di atas bara api, yang memadamkan bara api itu adalah darah dan air yang keluar daripada tubuhnya. Bila dia buka baju, Nabi menangis sebab belakangnya dagingnya masak. Kan, itu datang jumpa Nabi SAW, mata Nasrullah, dia kata, wahai Rasulullah, bila akan datang pertolongan Allah? Dan Nabi jawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nabi nangis kalau dia buka baju sebab penyiksaan yang paling dahsyat sekali yang dihadapi oleh Habab bin Arth. Kan tu. Jadi bila sampai tahap macam tu, Nabi pun Nabi menjaga kebajikan umat dia, dan akhirnya Nabi dapat perintah daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Itu pun sampai tahap ada satu cubaan untuk membunuh Nabi SAW. Ini hebatnya orang-orang musyrikin, pembesar-besar musyrikin Quraisy berkumpul di nama tempat Darun Nadwa, tempat mesyuaratnya lah di rumah Ubay bin Kilab. Okey, tiba-tiba datang seorang lelaki tua yang pembesar-pembesar Quraisy tak kenal pun siapa dia. Tapi ada. Tapi ada. Dia mencadangkan untuk membunuh Nabi SAW. Dia kata, apa kata bunuh je Muhammad.
Jadi timbul kebimbangan pula kalau bunuh nanti keluarga Nabi ni atau Bani Abdul Muttalib akan balas dendam kepada yang membunuhnya. Dia kata kamu ambil pemuda-pemuda yang gagah pada setiap kaum ni, pada setiap kabilah ni, hantar wakil seorang, jadi bunuh dengan sekali tetapkan. Jadi tak ada siapa boleh dakwa siapa yang bunuh Muhammad. Dan cadangan datang daripada orang tua tersebut. Bila habis cadangan, dia semua setuju, tiba-tiba orang tua ni hilang. Dan rupa-rupanya yang datang itu adalah syaitan. Masya-Allah. Yang menyerupai orang tua itu adalah syaitan yang memberi idea itu. Dan akhirnya dilantik setiap kabilah ni seorang pemuda untuk kepung rumah Nabi SAW kan. Dan Nabi dibantu oleh Allah SWT dan Nabi keluar pada malam tu yang semuanya tertidur dan Nabi baca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun kan. Jadi semuanya tertidur dan yang sesedarnya di atas kepalanya penuh dengan pasir kan. Penuh dengan pasir. Jadi bila mereka bangkit, mereka terus masuk dalam rumah Nabi SAW dan ketika itu Sayyidina Ali duduk yang menggantikan tempat Nabi SAW. Tapi bukan arahan Nabi SAW. Satu, Sayyidina Ali ni dia sukarela. Yang kedua, rupa-rupanya yang paling besar adalah Nabi mengamanahkan kepada Sayyidina Ali ni untuk memulangkan barang amanah yang berada dalam rumah Nabi SAW. Hebatnya Nabi, maksudnya Nabi sangat dipercayai walaupun orang kafir ni memusuhi Nabi, nak membunuh Nabi, tapi dalam masalah percaya mereka tak boleh nak sangka, tak boleh nak argue. Memang Nabi adalah orang paling amanah sekali. Sebab itu barang-barang yang berharga, intan berlian semua disimpan Nabi SAW dalam rumah. Sayyidina Ali ditugaskan untuk memulangkan barang tu. Bila Nabi berhijrah malam tu, Sayyidina Ali yang memulangkan barang tu dan katanya ambil masa 3 hari untuk memulangkan kembali barang tersebut. Itu antara kronologi lah bila Nabi dikepung. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Thur. Thur ni maksudnya anak lembu sebab dia lihat gunung ni besar. Akhirul ada pengalaman kan, daki 3 jam katanya kan. 3 jam sampai ke atas tu. Saya tak sampai lagi lah. Saya gua Hira aja. Jadi bermalam di situ selama 3 hari. Di situlah kita lihat bagaimana keperitan Nabi SAW kan. Bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar yang sehinggakan dia digigit ular, ada kata ular, dia kata kalajengking. Yang hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah baring di atas ribanya, Kalau kita fikir menantu tidur atas riba buat betul. Dan Abu Bakar ni dia tak nak Nabi tersedar sehingga kan otot pehanya pun tidak bergerak. Masya-Allah. Sayangnya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi teruskan perjalanan selepas 3 hari sampailah ke Madinah, ke Quba. Ada riwayat kata 12 Rabiul Awal. Kan, dan Nabi terus sampai ke Madinah kan. Yang ketika itulah disambut oleh orang-orang Ansar dengan nyanyian Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Dan Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan ketika itulah Nabi membina Masjid Nabawi dan disitulah bermulanya perkembangan Islam tu sampailah ke zaman kita lah Islam tu. Itu hebatnya hijrah. Jadi hijrah ni sebenarnya adalah dia bukan melarikan diri daripada orang kafir, tetapi hijrah ni adalah apa kita panggil strategi untuk membina ketumbukan yang kuat dan akhirnya kerajaan Islam Madinah tersebar sampailah seluruh dunia. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli